Sebentar sahaja lagi menarik malam ini. Badan besar, orang terpaksa megang saya tu. Mesti kau akan karam lah apa ini. So, dipegang sampai ke sana. Yalah kau tu gemuk pula. Jangan kau kerja kau menyusahkan orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan penonton kita? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat dan baik-baik hendaknya bersama dengan saya, Ghazali Zawawi dalam Inspirasi Duniamu episod yang kedua. Baik, bercakap mengenai kesihatan, mengikut penilaian penduduk dunia 2023 bagi penduduk yang mengalami obesiti, Malaysia berada di kedudukan yang tertinggi di Asia Tenggara dengan peratusan 15.6%, diikuti Brunei 14.1%. Jadi dalam Inspirasi Duniamu, kita akan mengulas mengenai topik ini dengan lebih lanjut lagi. Dan sekarang ini kebetulan waktu makan malam, jadi saya ingin bertanyakan kepada kalian, anda lebih memilih untuk makan di rumah atau di luar? Kita ikuti respons orang ramai mengenai perkara ini. Saksikan. Preferably mungkin kami akan suka makan di rumah lagi lah. Terus sekarang tadi bini masak, mak masak. Mau jawab soalannya mungkin akan mana rumah lah lagi lah. Biasa kita makan. Kami prefer makan di rumah sebab saya tu tukang masak dah sikit lah, ada sikit-sikit. Okey, untuk kita mula pilihan makanan sihat lah senang cerita. Di luar kita belum pasti sama ada makanan yang sihat ataupun si. So di rumah kita boleh mula pilihan kita pun mana yang anak-anak kita suka, bini kami suka kan, kami boleh masak sendiri. Okey, pendapat kami lebih makan dekat rumah. Tapi kami tu ada anak kecil. Mudah ada anak kecil tu kekangan masak. Kami bekerja lagi. Tangga rupa keadaan lah macam ni. Mun ada masak kat rumah kami masak. Sebabnya lebih bagus lagi lah untuk menghidangkan makanan yang lebih sihat untuk ahli keluarga kami. Mun nak ya, mun dah si cukup masak, memang kami prefer makan di luar lah. Makan di dalam rumah lah. Tak. Sebab makan di rumah tu kita pun masak kan. Bini kita pun masak, jadi kuantiti gulanya kah ataupun garamnya kah, sebut bahan-bahan masakan lah. Jadi kita dapat dapat kurangkan. Sebab mau makan di luar kita tahu bah, lagipun mun gula. Apabila kita makan di luar tu kita tahu bah gula lebih kah, garam lebih kah, ya boleh mendatangkan penyakit lah. Macam dalam rumah tu kita boleh masak ikut dengan apa rasa yang kita mau lah. Macam mun manis gila kita semua kurangkan. Macam munnya masih gila kita kurangkan, kita pun dapat kurangkan. Macam di luar sepat lah. Okey, pendapat kami lah, kami suka makan di luar. Sebab apa? Pertama sekali, kami dengan laki kami ajak di rumah. Jadi bagi kami macam nak bermasak, macam ni masak kan boleh, tapi selalunya kami masak untuk weekend aja lah. Weekdays kami dok prefer untuk makan di luar. Kami suka makan di rumah. Sikitnya sebab kami dapat masak pakai husband. Sikit juga apa yang kami mau makan, kami boleh ikut cita rasa kami pun. Lebih garam kah, kurang garam kah, benar sekali ya nak. Cuma rasa puas bila kita masak di pun, lagi kita dapat masak untuk keluarga kita makan. Makan di rumah atau di luar, tak kiralah mana satu yang penting kena lakukan dengan sihat dan disiplin. Cakap mengenai disiplin, nak turunkan berat badan pun bagi mereka yang mengalami masalah obesiti memerlukan disiplin yang kuat. Kita ikuti cerita salah seorang individu yang berjaya turunkan berat badan daripada obesiti sehingga sekarang ini sebanyak lebih kurang 55 kilogram. Saksikan. Jadi hari itu bukan saya nak berkongsi cerita berkenaan jabatan ataupun our job, tetapi lebih untuk saya share tips ataupun kisah suka duka saya lah menjadi seorang yang lebih sihat. Saya dulu beratnya 128 kg dan alhamdulillah melalui journey dalam setahun 2 tahun untuk menurunkan almost 60 kg ke tahap kini itu 73 kg. Kami orang nanya saya secara peribadi,
kena tiba-tiba nekat untuk menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya ada kisah lah di sebalik penghijrahan daripada seorang yang berbadan yang agak besar kepada seorang yang lebih sihat lah sekarang tu, alhamdulillah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sedih juga lah kita berbadan besar tu selalu menerima kata-kata yang daripada masyarakat, orang persekitaran kita, rakan sekerja, our supervisor yang lebih tinggi, nganuk kita, gemuk juga kau tu, kena kau lambat gila tu bekerja. Dia kata-kata tu sebenarnya menusuk jiwa dan kalbu kita, yang akhirnya saya rasa nekat pada suatu ketika, ya, saya coba untuk menurunkan berat badan lah. Dan saya jumpa doktor juga sebab saya tu selalu penimpala. Betul lah kata orang, melontarkan kata-kata macam ni sebenarnya kita berfikir dan memuhasabah supaya kita lebih ada perfikiran yang lebih ke depan lah dan lebih positif untuk kita mikir. Itu satu insiden kami pergi, I think di Rumah Ninting di Seri Aman, satu projek jabatan lah. Naik satu perahu, badan besar, perahu, orang terpaksa megang saya tu. Mesti perahu akan, karam lah apa yang so dipegang sampai ke sana. Yalah kau tu gemuk gila. Yalah kau tu. Jangan kau kerja kau nyusahkan orang. Saya pun terkesan dengan kata-kata macam ni dan bertitik tolak daripada sini lah. Akhirnya saya pun nekat juga. Waktu ya COVID juga, and then COVID tu lagi lah kita pun habit makan tu si betul. Malam, tengah malam sebab kita semua berkurang di rumah. Lagi bertambah berat saya dan akhirnya saya jumpa doktor nasihat sebelumnya beri saya satu ubat untuk saya ngambil forever. Saya mana, okay doktor, saya akan try untuk reduce my weight. Bersenam. So start lah daripada bulan bulan Julai tahun 2020. Selepas subuh jalan kaki. I do it every day, routinely, pagi petang. Dan apabila saya pergi office, kan kita berkurang. Orang pergi office dalam masa 3 bulan, orang di office terkejut. My staff, bos, kita sakit kah? Sebab nanti perubahan yang drastik, dalam sebulan, 2 bulan, turun sampai almost 30 gram. Walaupun orang madah kita tidak sakit dan sebagainya, tapi kita madah, kami sakit. I'm doing this, saya sharing this. So bertitik tolak daripada kata-kata nista tadi. Nekat, bulat hati. Tu paling penting adalah mindset untuk kita nurun berat badan. Bukan senang ngerja ya. Nurun, okey. Yang istiqamah, berkekalan tu, yang paling mustahak, yang sampai orang madah, seadanya benar, awang si benar padahal kelaknya, gemuk baliknya. Kata sila. So I just to prove to myself, aku bukannya nak bersaing dengan orang lain, I just to prove myself that kita boleh mengamalkan hidup sihat, kita boleh maintain janji mindset kita terus ke arah untuk positif untuk menurunkan berat badan. Sebab banyak gila berlaku diskriminasi. Contoh kita bergambar, dalam gambar orang kata, gemuknya kau tu, selalu ditinggal dalam kereta sebab kita terlalu besar. Tapi advantage orang badan besar tu, kita naik kereta, kita mesti kan duduk di depan, yalah bagusnya. Tapi yalah, that is not the aim of our life. Kita mau hidup sihat tadi, dengan titik tolak daripada kesedaran saya pun, dengan ada sokongan beberapa individual yang mau nangga kita tu sihat. Akhirnya saya melakukan pelbagai benda. Saya exercise every morning, pagi petang. Ada kita kadang-kadang kita berjalan kaki, kita berekod, and then saya mengamalkan puasa Isnin Khamis. Banyak lagi lah tipsnya tadi kita kongsi dengan orang lain. Kita kongsi dengan orang yang pakar dan benar tu. Jangan kita suk ke diri kata kita. Ialah sedikit sebanyak sumber inspirasi daripada kita selamat tu apabila kita mendengar kata-kata nista, cacian kepada kita orang yang besar tu. Sedikit banyaknya mengubah kita pun mindset to challenge ourselves, to prove that they are wrong. Dan akhirnya kini tu apabila kita dah alhamdulillah badan sihat kata kita, mula kerja ya mantap, berjalan terus, naik perahu ada lagi dah pertolongan orang lain. Dan kita stamina tu sampai ke malam. Dan kita bercakap, dia ramai pun orang tengok, wow, ada nampak posture yang baik. Kami tu MC juga lah, MC jabatan. Orang ada, ya awang MC nak gemuk ke?
MC nak buntuk ya. Sebab orang Malaysia tu always state the obvious. Nya kenangga orang yang gemuk, botak, hitam. Tapi saya pada masa saya hitam dan gemuk. Ialah selalu dimain orang. Mak kita dengan kecil hati. Kita lama-lama kita pun kadang-kadang kecil hati juga. Tapi ialah bertitik daripada kata-kata ialah kita untuk pun sama-sama untuk sihat dengan ahli keluarga. Dan alhamdulillah benda tu sebenarnya menginspirasikan, mudah-mudahan menginspirasikan orang lain lah insya-Allah. So kepada orang yang di luar sana, jadi diri sendiri. Benar kata-kata orang yang kadang-kadang kata-kata tu lebih tajam daripada mata pedang. But how we react, how we accept, itu terpulang kepada individual. Saya nerimanya walaupun dulu dalam keadaan yang kecil hati dan sebagainya. That is a starting point for us. Jadi percaya kepada diri, percaya kepada ahli keluarga yang bersupport kepada kita dan jalan terus, jangan toleh ke belakang lagi. Sebab yang menentukan kejayaan kita hari itu adalah kita sendiri. Jadi kata-kata orang yang pedulikan, move forward and hiduplah berbahagia dan enjoy your life insya-Allah. Cerita anda sungguh menginspirasikan, hantarkan juga kepada kami untuk setiap minggu kami raikan. Justin, seorang guru yang juga telah menjalani proses penurunan berat badan secara sihat. What motivates you? Thank you, Gus. Sebenarnya, in terms of motivation, my main motivation is to look good sebenarnya. Okay, when I approach coach, nang ada madah nganyalah target konvo tahun depan memang untuk kuruskan badan, to look good in pictures, to reminisce all the old times dulu lah, masa konvo dulu. But there are several factors. Ada few factors yang I think motivates me to lah, especially bila ngembak biak sukan. Okay, what happened? Yalah, bila kita ngembak biak sukan, of course kita jadi guru pengiring kan. Okay. Kita mesti ada that kind of physique that looks good lah. Kita ngembak biak sport, sekarang kita nak. You know, semua orang tegap, semua orang macam okay, BMI-nya normal. Tong tiba-tiba ada seorang ugak-ugak besar. So one of the factors jugalah. And then kita ngajar biak sukan, fitness. Sekarang kita mau jadi role model yang menunjukkan apa yang kita ajar ya. So that motivates you. Yes. To become who you are today. Yes. Okay. Senaman dan pemakanan, Coach L. Ismail sebagai seorang jurulatih kecergasan, mana satu yang lebih penting? Okay, guys. Kita biasa dengar lah orang akan madah okay, 80% datang daripada makanan. Betul. 20% daripada senaman. Okay. Betul. Tetapi secara peribadi kami sendirilah, dua-dua penting sebenarnya. Okay. Dua-dua penting, dua-dua berkait rapat. Contoh, pun orang kita fokus hanya untuk makanan, kita jaga makanan. Tapi kita siap dah mula exercise, memang kita akan berjaya kurus. Betul. Tapi dari certain kita perlu, seperti ni madah trik nyamuk fizik dah kelihatan menarik. Perlu ada senaman. Perlu seiring lah. Maksudnya dalam satu minggu nak Coach, kalau kita nak turunkan berat badan sebanyak 1 kilogram, berapa kalori yang perlu dibakar? 7,700 kalori. Banyak lah, 7,700. 7,700 kalori. Contoh, mun seseorang ngetik berat badannya dengan aktiviti fizikal hari-hari, misalnya badannya sedentary macam ni kan, gaya hidupnya, katakanlah dengan ketinggiannya, umurnya, pekerjaannya, berat badannya, katakanlah kalori diperlukannya 1,500, katakanlah 1,500, sepatutnya ambil. Tapi hari-hari makan cik jaga. So yang terlebih 1,000 hari-hari, lebih 1,000 disimpan jadi lemak. Mun dikumpul-kumpul 7,000 dah jadi 1 kg lemak naik. Jadi itu pasalnya counter back balik, buang balik 7,000 ya. Untuk turunkan 1 kilo. Okey, yang perlu dilakukan. Dengan cerita Coach ada jual mula resepi masakan yang ada salad sayur. Justin suka makan sayur? Sayur, yes. Suka. Benar sih? Benar. Buah? Buah, Okey, so apa kita nak bawakan sikit cerita tu mengenai pasangan suami isteri, usahawan fertigasi yang suka makan sayur sampai mempunyai tanaman sayuran sendiri. Menarik Saksikan.
Dari meminati makan sayur kepada hobi menanam sayuran sendiri, jom kita ikuti cerita petani muda Mira dan Mizi. Yang sedap. Itulah hasil salad yang kami orang tanam dekat kebun kami dua. And setiap petang, selepas kami orang penat bekerja apa semua nak, kami orang mesti akan makan sikit kami orang pun hasil. Sebabnya yang pertama adalah kami tahu kami tanam, kami tahunya sangat berkhasiat, sangat selamat digunakan dan kita jimat masa. Kita siap payah pergi ke pasar, kita Betul. petik aja kita boleh makan. Okay. Sebagai wanita yang sudah punya seorang anak macam kami lah, kami akan jaga dari pemakanan dari perut. So akan membuatkan kita lebih yakin ataupun muda. Sebab pemakanan kita jaga, kesihatan kita jaga. Jadi apa yang dalaman kita bagus, ia akan terpancar dekat wajah kita. Yang tersamang makan. Tak okay. Misal pita. Okey, jom. Sebab kita tu daging nak dibuat. Wow, dahlah segar, murah, sehat, bahkan tiada bahan kimia yang berbahaya digunakan. Okey. Patutlah kita nangganya berapa besarnya kita tanam. Yang bestnya kita menggunakan racun kimia ataupun racun yang sangat berbahaya. Menurut Mizi dan Mira yang merupakan petani muda ini, sangat berbaloi sebenarnya untuk mereka menikmati sayuran tanaman sendiri yang pastinya bebas racun kimia, dan mereka berdua katanya mahu committed untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat dengan lebih seronok mengikut cara mereka sendiri. Siapa di sini suka menonton movie baik bersama keluarga atau pasangan? Gas nak share kepada semua antara movie yang boleh memberikan inspirasi kepada anda, yang mana menunjukkan perjalanan hidup watak dalam movie tersebut bermula dari bawah sehinggalah berjaya. Movie yang pertama, Life of Pi, mengisahkan mengenai seorang pemuda asal India yang memiliki perasaan ingin tahu yang sangat besar. Filem yang diadaptasi daripada karya Ian Martell ini memperlihatkan kehidupan keluarga Patel yang dilanda kesulitan ekonomi. Namun sebuah badai besar telah menghentam kapal yang mereka naiki. Hanya Pi yang terselamat dari tragedi berkenaan, dan dari sini bermulalah perjuangan kendiri Pi Patel di tengah lautan yang terbentang luas. Movie yang kedua adalah Good Will Hunting. Movie ini mampu menyentuh hati dan penonton, mengandungi perbualan serta babak yang sangat bagus antara watak Will Hunting dan Sean McGuire. Movie ini sangat sesuai buat mereka yang kurang keyakinan untuk menonjolkan bakatnya, kerana ia akan mendorong anda untuk percaya kejayaan itu sebenarnya boleh dicapai melalui bakat.
Baik, bertemu kembali. Kita juga bersama dengan seorang pegawai dietetik sebenarnya, Puan Aina. Jadi Puan Aina, kalau boleh kita nak bertanyakan juga sebab ya kita berbicara mengenai macam mana nak turunkan berat badan secara sihat, tetapi bagaimana kita nak tepi stigma mungkin mengatakan bahawa penampilan kurus itu juga adalah satu bentuk keadaan yang sihat. Pandangan Puan Aina? Okey, baiklah. Terima kasih Gas. Okey, stigma sosial yang biasa kita lihat ialah individu yang obes ataupun berlebihan berat badan ni selalunya dikaitkan sebagai berpenyakit. Manakala yang berpenampilan kurus ni biasanya ditakrifkan sebagai sihat. Okay. Tapi realitinya yang kita tengok di setting kesihatan sekarang, yes betul, individu yang obes ataupun berlebihan berat badan ni berisiko untuk ada satu atau dua penyakit metabolik lah seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dan kita juga melihat mereka yang berpenampilan kurus pun ada mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Oh, okey. So, idea kurus sama dengan sihat ni mungkin relevan pada masa dulu. Okey. Sebab masa dulu masyarakat tu dia kurang didedahkan kepada info kesihatan yang betul. Kurang kesedaran terhadap kesihatan. Okay? So, saringan kesihatan tu jarang-jarang nak buat. Betul. So, takrif kesihatan tu lebih kepada penampilan fizikal semata-mata. So sekarang kan kita banyak lakukan saringan kesihatan. So masyarakat pun dah mula sedar lah. Yang kurus tak semestinya sihat dan yang gemuk tu pun tak semestinya tak sihat lah. Itu tanggapan yang perlu kita perbetulkan. Tadi Viti menunjukkan pasangan suami isteri yang suka makan sayur sehingga mempunyai tanaman sendiri. Yang sebelah ni, Justin ni, Puan Aina, suka makan sayur tapi tak suka makan buah. Alternatifnya macam mana, Justin? Kalau tanya saya lah, untuk top up balik kekurangan makan buah tu, saya makan banyak sayur lah. Perbanyakkan makan sayur, mungkin supplementary suplemen kesihatan. Macam itulah. Gantikan dengan sedemikian Kenapa tak suka makan buah tu agak-agak ya? Dia lebih kepada tekstur buah tu. Oh, okey. Kalau sekarang musim durian, musim dabai. Orang suka makan benda-benda macam tu kan. Kalau saya macam orang bagi selori durian pun saya takkan. Sedikit pesanan Justin kepada mereka di luar sana yang mungkin sekarang ini mengalami masalah obesiti kan, mengalami masalah yang suka untuk menurunkan berat badan. Pesanan Justin buat mereka. Silakan. Okey. Kepada semua yang di luar sana yang ingin menurunkan berat badan tapi susah. The key terms here is to have the will and motivation. Kena ada motivasi, kena ada keinginan. Keinginan datang daripada diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita nak kurus, apa yang kita kena buat? Sebab action speaks louder than words. Ya. Satu perkataan mungkin Puan Aina untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan, apa yang diperlukan oleh mereka agaknya? Silakan. So bagi mereka yang nak menurunkan berat badan ni, yang pertama lengkapkanlah diri tu dengan ilmu pemakanan yang betul dulu. Sebab insya-Allah kalau kita ni ada info kesihatan yang betul, info pemakanan yang betul, kita ni tak akan sesat. Okey, tak mudah untuk disesatkan. Dan yang paling penting, kita ni tidak menyesatkan orang lain. Kena disiplin juga pada masa yang sama. Terima kasih pegawai dietetik Puan Aina dan Justin, seorang guru yang berjaya menurunkan berat badan secara sihat. Penonton, dalam Inspirasi Duniamu, kami juga bawakan cerita mengenai kebajikan yang mana kita sesama kita membantu dalam memastikan semua dapat bergerak sama menjalani hidup dengan lebih baik. Kali ini kita ikuti cerita daripada Sabati. Inspirasi Duniamu. Sejak penubuhan pada tahun 1982, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri ataupun Sabati komited melaksana tanggungjawab sosial dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi mari kita ikuti temu bual eksklusif Inspirasi Duniamu bersama Presidennya Puan Sri Dato' Amar Haja Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang dan warga Sabati yang lain.
Baik, terima kasih. Dan pada segmen ini pula kita bersama dengan warga-warga Sabati. Dalam segmen ini, Jawatankuasa Eksekutif Sabati. Selamat datang Puan Sri Datuk Amah Hajah Jumaani, Bintun Tuanku Haji Bujang, dan juga Datuk Doreen Mayang Ugah, Datuk Haja Dayang Mulia, binti Datuk Haji Awang Daud, dan juga Datin Sri Ann Ong Siok An. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami dalam temu bual eksklusif kita dalam segmen ini. Warga-warga Sabati kita pada hari ini juga mengkongsikan apa-apa elemen dan juga intipati Sabati dalam segmen ini. Jadi kepada Puan Sri pula, kalau kita lihat Puan Sri, Wisma Sabati ini adalah serba lengkap dengan bangunan baharu, dengan persekitaran yang kondusif, dilengkapi dengan Dewan Serbaguna, pentadbiran dan auditorium. Jadi apakah perasaan Datuk Amah Jumaani selaku Presiden Sabati apabila impian Sabati untuk memiliki bangunan sendiri sejak penubuhannya pada tahun 1982? Boleh Puan Sri kongsikan? Saya merasa gembira lah di atas bangunan Sabati yang sudah nyatalah nampak pada sekarang. Dan Sabati kalau nak buat bangunan masa dulu, kita orang memang sudah lama cita-cita nak buat bangunan Sabati dari 1963. Lepas tu ada masalah sikit lah pasal duit, pasal terpaksa Sabati berjalan minta derma dekat kedai. Kadang-kadang dia orang cakap, apa sebenarnya Sabati? Saya cakap Sabati untuk menolong orang yang kurang upaya, seperti kena anak-anak kena sakit jantung, kita tolong. Orang tua sakit, kena kanser, Sabati akan tolong. Lepas tu saya cakap kita mesti derma. Duit ni Sabati tak ambil untuk menolong rakyat. Itulah Sabati dapat tubuhan bangunan ini. Banyak dia orang derma. Kalau tak ada dia orang tak ada buat bangunan Sabati. Banyak terima kasihlah dia orang. Baiklah Puan Sri, dan ini adalah antara usaha dan komitmen yang ditunjukkan ya oleh warga-warga Sabati sedalam 40 tahun mempunyai bangunannya tersendiri. Baiklah, dan seterusnya kepada Datuk Hajah Dayang Mulia pula. Boleh Datuk Hajah kongsikan sebab sedikit mengenai idea dan objektif penubuhan Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri ataupun lebih dikenali sebagai Sabati? Sebenarnya Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sarawak Sabati telah ditubuhkan ya pada tahun 1982 dan diasaskan oleh Allahyarham Datuk Petinggi Hajah Laila Taib. Jadi pada masa itu pertubuhan ini disarankan ya ditubuhkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi tujuannya adalah untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik dan kurang berkemampuan. Jadi boleh kita katakan ya, tujuan utama penubuhan Sabati adalah untuk menjalankan kerja-kerja amal bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan dan yang memerlukan. Ini lebih-lebih kita fokuskan kepada golongan yang kurang bernasib baik, anak-anak yang kurang upaya dan juga warga emas ya. Dan selain daripada itu, kita juga ada kegiatan-kegiatan lain ya, objektif lain iaitu untuk meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan alam sekitar, peningkatan ilmu pengetahuan serta menggalakkan aktiviti sukan dan kebudayaan. Baik, terima kasih Datuk Hajah kerana sudi mengkongsikan idea dan objektif penubuhan Sabati ini, dan kini juga ada tempat yang kondusif untuk giat kerja kerja-kerja amal dan persekitaran yang lebih inklusif untuk semua. Baiklah, kepada Datin Doreen pula.
Datin Doreen, boleh Datin kongsikan apakah antara program yang telah dianjurkan oleh Sabati selama ini? Well, Sabati is a charitable organisation. It has organised many charitable programs to help the needy. One of them is we donated very special eye machine, which is called the Eye Constellation Vision Machine, to the Sarawak General Hospital. This machine helps visual impaired patients from getting totally blind, and it also assists 300 cases surgery in 1 year. So, as we know, there are only 2 machines of this in Malaysia. One is Sarawak. Now, we don't have to send our patients to KL to do the eye surgery. Besides that, Sabati also donate special chair to the pediatric cancer clinic. Not only that, we donated surgical trolleys, the bed, the mattresses, the refrigerator, the microwave, and so on. We also donate dialysis machines to rural hospitals like in Kapit and in Lawas. And we are not also forgetting our heart patients who always come to us for help, who cannot afford to pay the high medical fees. During the COVID crisis, Sabati we also play a very active role in contributing to the community by donating hand sanitizer, the face mask, and the thermometers through the care distribution packages. We all do that. Yeah, we are not forgetting our people. And also recently, Sabati is also doing the Power program recently. Yeah? So through this Power program, the elderly, they can learn new skills like digitalized knowledge, where we learn how to use the QR code scanning, the online food ordering from application like Grab, Food Panda, and also smartphone, the social media, the TikTok, the Facebook, and all the new technologies. And also with this Power program, the elderly, they can stay active in physically and mentally to avoid loneliness and isolation. As you know, the elderly population is increasing now, and Sabati is preparing for that. Okay? And also, during festive time like Chinese New Year, like Gawai, like Raya and Christmas, we are also visiting the homes for the old folks, the welfare home like the Salvation Army, like Chaya Home, Permata, all these homes. We bring gifts, we bring presents, and most important thing is we bring the cheers and joy during this festive time, and also engage with the residents. We can do all this program through the commitment, through the cooperation, through the hard work of all the Sabati ladies, and also the advice, the leadership of our President, Puan Sri Datuk Amah Jumaini. And she is always there to give advice to us when we needed that, especially the Sabati program. We are also grateful to the state government and the community for giving us the staunch support for all the program all these years. We will do the program, charitable program again in the near future. It shows Sabati Cares. All right, thank you so much, Datin Doreen. Sabati Cares is among the tagline, and also to push the state towards an inclusive environment, I think. And it's commendable that you go through the charitable organizations and also the works, and also with the vision of Puan Sri as well in pushing the needs of the community and the people of Sarawak, and
very interesting to know that you pioneered the digitalization towards pushing the state to digital prosperity is a thing, a notable example for all. Alright, terima kasih Datin Doreen. And untuk soalan yang seterusnya pula kepada Datin Sri N. Alright. Bagaimanakah Sabati boleh menjadi pemangkin perpaduan komuniti di Sarawak? Kerana difahamkan Sabati akan menganjurkan pertandingan menyediakan kuih bulan yang mana para peserta yang terlibat adalah terdiri daripada pelbagai kaum. Datin Sri. Sabati actually has our motto, as Datuk Doreen said, cares for Sarawak. In our Puan Sri has always asked Sabati members to have harmony and unity in Sarawak. So she helps us push to have programs that involve the community and involves all races and religions. Tak kira bangsa, tak kira agama. So our program of Jom Kuih Bulan next week, since today is the start of the Mid-Autumn Festival, will be on Tuesday, and we have 60 teams of all races and to compete on how to make kuih bulan. In Sarawak, we are unique in our Sarawakian harmony, as every race comes together to celebrate every festive season. It doesn't matter if it is a Chinese festival, a Malay festival, or a Christian festival. We come together and we enjoy it together. So next week, we have 60 teams of various races trying their luck in how to make kuih bulan, and that is one activity we feel that can harmonize everyone together in Sarawak. I do have a small pantun. Sikit-sikit lama jadi bukit, lama-lama perpaduan selamat. Untuk semua generasi di Sarawak. I'm actually not from Sarawak. I'm from Penang, my home state, born there. But Sarawak is my home today. I have seen in Sarawak the uniqueness of our perpaduan. It doesn't exist anywhere else. It doesn't exist in Penang. This is something I think every Sarawakian has to preserve, protect, so that we can enjoy it. Nobody else in Malaysia will understand Sarawak harmony till you arrive here, till you visit, and you taste our differentness. Baik, terima kasih Datin Sri. Diungkapkan sekali dengan pantun daripada Datin Sri tersendiri ya. Dan juga Datin Sri, kita telah membincangkan tentang inklusif, masyarakat inklusif di Sarawak, komuniti dan juga komitmen Sabati terhadap usaha ni. Dan Sabati juga mengalu-alukan penganjuran pelbagai aktiviti kemasyarakatan untuk diadakan di Wisma Sabati. Jadi bagaimanakah cara-cara bagi pelbagai pihak, terutamanya NGO di luar sana untuk mengadakan aktiviti di Wisma Sabati? Puan Sri has always insisted we open our home, Wisma Sabati, for everyone to use. So it's not just ours. Any NGO, especially charitable NGO, can actually contact us. Ada Wisma Sabati in Google Maps. If you go there, it will show our opening hours. We are open Monday to Friday, our office, so that for 8:30 to 4:30, they can come in, have a look at our facilities, decide if they wish to sewa at a small rate, or they can actually ring us. The phone number is also in Google Maps, and make the inquiry. We sewa for charitable organizations at a small rate so that we can recover our electricity and the cleaning of our facility. It is good that we have Wisma Sabati. Anyone can come and enjoy Wisma Sabati together with us, members of Sabati. Alright, thank you so much, Datin Sri Ann.
dan juga kepada NGO yang berminat ataupun pihak luar yang berminat untuk menganjurkan program di Sabati, boleh buka Google dan juga kontaklah pada Wisma Sabati. Terima kasih Datin Sri Ann untuk perkongsian Datin Sri tadi. Dan juga akhirnya soalan terakhir ni pula adalah untuk Puan Sri sekali lagi. Jadi Puan Sri, dengan usaha dan komitmen Sabati, apakah harapan Puan Sri buat Sabati untuk masa akan datang pula? Puan Sri. Rumah akan jadi Sabati control. Rumah baru is rumah. Dah lama tu jadi Sabati rumah. Pakai orang beranak lebih dekat lah. Kita lagi discuss dengan doktor, mungkin start 2 tahun akan datang. Sebab senang orang kampung kalau nak bersalin, susah kalau kepung rumah jauh gila. Norma akan ditubuhkan pula sebagai, ini adalah antara inisiatif Sabati yang akan ada pada masa yang datang. Baik, terima kasihlah Puan Sri kerana sudi kongsikan juga antara visi Sabati pada masa yang datang, dan juga terima kasih kepada warga-warga Sabati yang sudi datang dalam segmen kita pada hari ini. Terima kasih kepada Presiden Sabati Puan Sri Datuk Amar Hajah Jumaani dan juga Datuk Doreen dan Datuk Hajah Dayang Mulia dan juga Datin Sri Ann. Baiklah, kita sudah pun ke penghujung segmen kita pada hari ini bersama saya Cheryl Syaminato bersama membantu Inspirasi Duniamu. Semoga cerita tadi dapat memberikan inspirasi buat anda. Baik, sekiranya anda punyai cadangan, kami alu-alukan keterlibatan anda untuk berkomunikasi, berinteraksi bersama kami di talktous@tvstv.my. Sampai di sini sahaja. Kita berjumpa lagi di masa lain nanti. Minta maaf atas sedikit kesalahan teknikal hari ini. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Salam hormat. Jumpa lagi.